daripada orang lain dan tindak balas dia berbeza daripada orang lain lah. Okey. Yang tak boleh saya faham. Okey. Jawapannya bagus juga. Okey. Okey, slide yang seterusnya saya akan bincangkan apakah penyakit mental. Apa itu penyakit mental? So, penyakit mental ni dia alas jenis gangguan otak. Okey. Dia sejenis gangguan otak, penyakit yang mempengaruhi otak kita seperti mana penyakit-penyakit lain yang mempengaruhi tubuh badan yang lain. Saya bagi contoh apa yang saya maksudkan dengan penyakit-penyakit lain yang mempengaruhi tubuh badan yang lain tu. Contohnya, jika seorang itu mengalami diagnosis seperti breast cancer lah, saya bagi contoh breast cancer. So kita tahu penyakit itu dia mempengaruhi dia punya pertumbuhan tumor dekat dalam payudara dia yang boleh menyebabkan breast cancer. Contoh yang lain saya boleh bagi, kalau dia mengalami fracture kan dekat kaki dia, fracture. So kita tahu punca dia adalah dia punya tulang peha dia, tulang kaki dia yang patah yang menyebabkan fracture dekat femur dia. Lagi sama juga macam penyakit mental. Kita katakan dia penyakit mental apabila kita dapat gangguan yang berpunca daripada gangguan di otak dia. Gangguan yang terjejas tu dia boleh menyebabkan perubahan dalam 3 bidang. Ini 3 bidang ni sangat penting kita kena tahu. Satu, bidang dari segi pemikiran dia. Dia akan mengalami gangguan lah dalam pemikiran dia. Lagi satu, yang nombor 2 adalah bidangnya gangguan dalam emosi ataupun mood. Dan yang ketiga, perubahan dari segi tingkah laku dia. 3 bidang ni mesti terjejas lah kalau kita nak diagnose dia ada penyakit mental. Okey, kita akan katakan dia penyakit apabila simptom yang berlaku tu memberi kesan yang berpanjangan. Kesan tu mestilah berpanjangan dan teruk sehingga mengganggu dia punya fungsi kehidupan seharian. Berkenaan dengan fungsi, kemerosotan fungsi ni saya akan ceritakan pada slide yang seterusnya lah. Okey, faham kan? Okey. Okey, mulakan dengan yang bidang yang pertama saya cakap tu. Gangguan dalam pemikiran. Okey. Gangguan dalam pemikiran ni kita boleh ambil daripada banyak bentuk lah. Yang pertama, saya bagi contoh, kalau pesakit tu mengalami kegelisahan ataupun anxiety lah, ataupun kemurungan, depression lah. Kalau mengalami anxiety ataupun depression, dia punya pemikiran dia akan terjejas dari segi kemampuan dia untuk menumpukan perhatian. Mungkin perhatian dia akan jadi kurang, dia punya proses untuk pemikiran dia akan jadi slow. Oleh itu dia akan efek kepada dia punya keputusan dalam proses membuat keputusan tu. Dia akan mempengaruhi dalam membuat keputusan pemikiran kreatif dan pemikiran kognitif thinking lah terpanggil. Kalau pesakit yang ada penyakit psikotik seperti contohnya apa? Penyakit ada psikotik. Contohnya seperti skizofrenia ataupun skizoafektif. Dia punya pemikiran logik dia akan terjejas lah. Panggil logical thinking dia. Logical thinking ni macam mana? Logical thinking ni kita panggil dia adalah seperti terputusnya gitar dalam otak kita ni. Otak kita ni ada macam gitar lah. Gitar yang memberikan maklumat. Jadi kalau dalam psikotik ni dia adalah seperti terputusnya gitar di dalam otak kita ni. Okay. Yang memberi pelbagai input deria. Apa yang dimaksudkan dengan input deria itu adalah kita punya deria lah. Deria rasa, deria bau, deria pendengaran, deria visual. Jadi kalau orang yang mengalami masalah psikotik ni, orang itu boleh menjadi sebahagian ataupun sama sekali dengan terputus hubungan dengan realiti. Maksudnya dia boleh dapat simptom-simptom seperti illusion, sebagai ilusi lah. Ilusi ni adalah macam kepercayaan
kepercayaan sakit lah, kepercayaan yang karut, yang tak masuk akal lah. Sakit contohnya dia rasa macam diri tu ada orang nak apa-apa kan dia, ada orang nak spy dia, dia rasa diri tak selamat, sampai tahap dia mengurungkan diri di dalam bilik selama bulan-bulan. Ataupun halusinasi. Halusinasi ni adalah macam persepsi lah, persepsi seorang tu yang tak normal, tanpa sebarang rangsangan luaran. Contohnya dia boleh dengar apa yang orang lain tak boleh dengar, dia boleh nampak apa yang orang lain tak boleh nampak. Inilah dia punya gangguan pemikiran yang boleh berlaku. Okey, ni adalah bidang yang pertama, gangguan dalam bidang yang nombor 1 saya cakap tadi tu. Jadi kita teruskan ke bidang nombor 2, gangguan dalam emosi ataupun mood lah. So, gangguan dalam emosi ni, okey, dia adalah normal kita sebagai seorang manusia untuk berasa sedih, berasa marah, berasa gembira. Itu adalah normal lah kita sebagai seorang manusia. Lalu kita sebagai seorang manusia kan, untuk rasa macam tu, rasa emosi yang sedemikian. Tapi kalau emosi yang normal tu, kita boleh kata dia normal apabila ada sebab-sebab yang menyebabkan emosi tu. Contohnya, kita rasa gembira kalau pasangan kita bagi bunga ke, bagi iPhone ke kan. Kadang-kadang kita boleh rasa marah kalau anak kita tumpahkan air kat baju ke kan. Macam kita kadang-kadang kita boleh rasa sedih kalau contohlah kereta rosak ke, handphone rosak ke. Maksudnya ada sebab-sebab yang relevan kenapa emosi sedemikian terjadi dekat kita. Itu adalah normal. Kita boleh rasa macam tu, kita boleh rasa emosi yang sedemikian lah. Dan emosi tersebut akan merosot apabila penyebab tu tak ada. Apabila penyebab tu hilang lah. Contoh macam saya cakap tadi, kita akan rasa sedih kalau contohlah kereta rosak ke, telefon rosak ke. Kalau kita repair kereta tu, repair telefon tu, hilanglah rasa sedih. Itu emosi yang normal lah. Namun demikian, dalam gangguan emosi ni, dia adalah berpanjangan dan teruk sehinggakan dia menjejaskan fungsi seseorang. Termasuklah gangguan dalam hubungan lah. Emosi ni dia boleh jadi terlalu positif. Maksudnya dalam ni dia boleh jadi terlalu positif, menjadi terlalu bangga ataupun angkuh. Dia boleh menjadi dia mestilah penyakit-penyakit fizikal yang lain. Dia akan menyebabkan kerosakan fungsi dalam 3 bidang lah, iaitu dekat rumah dia, dari segi peranan dia dekat rumah lah. Tugas rumah tangga dia terjejas seperti mengemas rumah, basuh baju, jaga anak-anak kecil, memasak. Benda-benda tu semua akan terjejas disebabkan oleh dia punya ketidakstabilan emosi lah, ataupun gangguan dalam pemikiran dia. Contohnya lah. Yang kedua adalah kemerosotan di tempat kerja ataupun sekolah, kemerosotan fungsi di tempat kerja. Apa yang saya maksudkan dengan kemerosotan fungsi di tempat kerja? Dia kata, dia punya contohnya adalah macam prestasi kerja dia lah. Prestasi kerja dia merosot, macam produktiviti dia, kualiti kerja dia, banyak kesilapan yang dia lakukan di tempat kerja. Kalau macam untuk pelajar pula, kita boleh kata macam prestasi dekat sekolah dia dari segi akademik merosot. Sebelum ni exam, result dia semua lulus kan. Tiba kali ni macam semua fail, pasal ada masalah disiplin pula. Okey, dan bidang yang ketiga, kemerosotan dalam sosial. Ini maksudnya dalam segi hubungan ataupun komunikasi dengan orang lain lah. Dia orang yang maksud saya di sini adalah orang yang mengalami masalah mental ni, dia mungkin tidak dapat join aktiviti-aktiviti sosial seperti mana orang lain. Contohnya sebelum ni dia macam lebih suka keluar dengan kawan-kawan, minum dekat kedai mamak ke, tapi sekarang dia lebih prefer untuk mendiamkan diri dia dalam bilik dekat rumah. Macam tu. Dan seterusnya yang terakhir adalah hubungan rapat lah. Okey,
Dia macam ni, kalau dalam hubungan rapat ni, maksudnya kalau kita nak menjalinkan hubungan rapat dengan seseorang, contohnya dengan kita punya pasangan, anak-anak, kawan-kawan, kita memerlukan kestabilan emosi dan keyakinan diri dan juga empati lah. Basically hubungan tu boleh jadi tegang kalau emosi kita tak stabil. Faham kan? Jadi pembentukan macam saya cakap tadi lah, pembentukan fungsi dalam penyakit mental ni, dia kalau dalam penyakit mental ni dia adalah lagi teruk daripada penyakit fizikal yang lain, pembentukan fungsi. Okay? Okey, selesai bidang-bidang yang saya ceritakan tadi tu. Okey. Topik yang seterusnya, saya akan ceritakan sikit apakah punca penyakit mental berdasarkan model biopsychosocial lah. Ini model yang penting lah untuk kita nak tahu apa benda punca penyakit mental ni. Okey. Okey, seperti yang saya sebut sebelum ni, ada banyak lagi perkara yang perlu kita pelajari lah mengenai penyakit mental dan puncanya. Macam teori-teori yang berkisar daripada trauma zaman kanak-kanak, kepada dynamik keluarga yang bermasalah, ataupun psikologi, ataupun genetik. Benda-benda ni semua mempengaruhi lah, memberi contribution kepada suatu penyakit mental itu. Sebab kalau kurangnya pemahaman mengenai punca penyakit mental ni, dia boleh mengakibatkan kita rasa bersalah yang tak perlu pun sebenarnya terhadap diri kita ataupun terhadap anak-anak yang dapat penyakit mental ni. Ya? Okey. Penyakit mental ni dia adalah berpunca daripada pelbagai faktor dan kompleks. Penyelidikan masih lagi dijalankan lah. Satu model multifaktor, kita panggil sebagai model biopsychosocial ni, diwujudkan lah untuk dengan lebih mudah kita tahu apa punca-puncanya, punca-punca penyakit mental. Okay, saya akan terangkan yang lebih detail lah. Okey, faktor biologi. Bio lah kataan pertama ni, biopsychosocial. So yang biologi ni dia adalah, apa yang dimaksudkan dengan biologi ni adalah kita punya perihal dalam tubuh kita. Maksudnya punca itu disebabkan dalam tubuh kita. Contohnya keturunan genetik, kecederaan, penyakit serentak yang lain, penyakit kuman ataupun penyakit lain lah. Faktor psikologi pula adalah faktor yang mempengaruhi minda kita. Jumpa dulu faktor psikologi ni pula dia adalah faktor yang mempengaruhi minda seseorang tu lah. Maksudnya dari segi personality dia, dari segi mungkin disebabkan trauma pada zaman kanak-kanak ataupun sifat kepribadian dia yang dipupuk ketika membesar, dan juga kemahiran daya tidaknya, tahap ketahanan seseorang itu, dan juga yang terakhir adalah faktor kesekidaran lah, iaitu faktor sokongan ataupun kita panggil protective factor, iaitu faktor kemerosotan lah. Jadi faktor kemerosotan ni faktor yang mencetus kepada penyakit mental tersebut. Okey. Okey, model biopsychosocial ni, model biopsychosocial penyakit mental ni, dia menerangkan bahawa tiga-tiga dimensi ni menjurus kepada boleh menyumbang kepada punca penyakit mental seseorang. Okay, saya akan terangkan satu persatu lah dari model biologi, model psikologi dengan model sosial. Okay. Menggunakan dengan model biologi lah. Okay,
Okey, penemuan ubat-ubat untuk mengawal gejala penyakit mental ni, dia memberi penjelasan dekat kita sebenarnya mengenai punca penyakit mental tu. Sebab otak kita ni dikontrol oleh satu kimia lah, satu bahan kimia yang ada dekat otak kita ni dipanggil neurotransmitter. Ada beberapa lah jenis neurotransmitter dekat otak kita. Neurotransmitter ni pula kenalah seimbang, kenalah optimum untuk memberikan fungsi yang baik dekat otak kita. Ada banyak neurotransmitter dekat otak kita, contohnya dopamin, serotonin, acetylcholine, dan lain-lain lagi lah. Sebab kalau neurotransmitter ni tak seimbang, kekurangan ataupun berlebihan, dia boleh menyebabkan kerosakan otak lah. Lalu dia menjadi petanda lah kepada gejala-gejala penyakit mental. Contohnya kalau macam kemungkinan kan dikaitkan dengan bahan kimia serotonin tu. Kalau berkurang, dia macam senang lah dia dapat depression tu. Jadi berbagai ubat didapati dapat memulihkan lah dan mengawal ketidakseimbangan ini. Ubat kita dekat psikiatri ni mainly membantulah untuk menyeimbangkan balik kimia-kimia yang tak seimbang tu, dan dapat mengawal gejala-gejala macam gangguan mood, gangguan halusinasi, delusi, semua tu kan. Okay. Okay. So penyakit mental dan otak. Jadi sebenarnya saya ada video sebenarnya untuk slide ni. Sebab dia ceritakan pasal struktur dan fungsi bahagian otak, penyakit mental dan otak. Tapi tak apa, saya ceritakan secara ringkas je apa yang ada dalam video tu. Dia menunjukkan, mainly dia menunjukkan perubahan otak kita lah kepada seseorang pesakit yang mengalami masalah mental tu. Okey. Jadi, okey, penyakit mental dan perubahan otak. So, kita tahu dekat Malaysia kita ada macam X-ray ataupun imbasan CT, panggil CT scan lah, ataupun MRI yang kita boleh bagi image organ ataupun tisu dalaman kita lah. Tapi sekarang ni ada macam satu teknologi baru lah yang dipanggil imbasan PET ataupun kita panggil positron emission tomography lah. Dia adalah satu teknologi baru di mana kita boleh petakan satu aktiviti dalam badan kita. Contohnya dekat otak lah, kita boleh scan dekat otak kita pakai PET scan ni, dan kita boleh paparkan aktiviti yang berlaku dekat otak kita. Okay. Macam mana kita buat? Kita akan letak bahan radioaktif. Bahan-bahan radioaktif tu disuntik dekat dalam darah ataupun ditelan, kemudian dia akan mengalir ke pelbagai bahagian badan lah, dan bahagian radioaktif itu akan berkumpul di kawasan yang aktif, dan direkodkan sebagai image yang menyala lah dalam imbasan PET ni. Okay. So maka macam imbasan PET yang saya cakap ni, dia boleh menunjukkan aktiviti dekat otak kita, kita punya volume dekat otak kita, jirim dia kan. Walau bagaimanapun, perubahan ini belum dapat ditentukan dengan tepat lah. Belum dapat ditentukan dengan tepat lagi untuk digunakan dalam diagnosis penyakit mental. Jadi kita just bagi gambaran je apa yang berlaku dalam otak seseorang yang mengalami penyakit mental. Dia bukanlah kita nak kata bila kita nampak macam tu dia dekat scan tu, kita terus kata dia depression, bukan macam tu. Okey, ini imbasan PET yang saya cakap tadi lah. Kita masukkan bahan radioaktif yang kita suntikkan dalam darah ataupun kita telan, dia akan memberikan bahan radioaktif itu akan terkumpul di bahagian badan yang kita nak lah, contohnya di otak. Ini adalah perbandingan untuk otak yang normal dengan otak yang murung. Kalau kita dapat tengok gambar ni, tengok gambar ni, kalau warna dia merah, warna dia terang macam ni, maksudnya banyaklah aktiviti dekat otak dia. Banyak aktiviti dekat otak dia.
Macam kalau ini otak yang normal lah, kita dapat tengok otak ni banyak. Kalau kita tengok dia yang ni pula pengurangan dari volume jiring kelabu lah, itu kita panggil gray matter. Gray matter. Okey. Dan ni kalau pesakit yang mengalami skizofrenia, kita boleh nampak pengurangan volume jiring kelabu. Maksudnya kalau kita tengok pada warna merah jambu ni, warna merah jambu ni maksudnya dia ada pengurangan lah, pengurangan dari segi aktiviti dengan volume yang berlaku. Gambar kalau warna dia makin merah jambu, makin kurang lah dia punya volume gray matter deficit lah panggil. Okey. Okey, tapi kita perlu berikan perhatian lah bahawa macam saya cakap tadi, PET scan ni dia bukanlah kita buat, kita tengok macam ni terus kita kata dia skizofrenia. Dia masih lagi mentah lah untuk kita kata dalam menentukan diagnosis sesuatu penyakit mental tu. Namun demikian, penyelidikan masih lagi dijalankan lah. Penyelidikan masih lagi dijalankan untuk menentukan cara yang terbaik untuk menentukan suatu penyakit mental. Okey, genetik dan penyakit mental. Okey, salah satu bahagian yang paling ditakuti oleh orang ramai ataupun dia rasa macam stigma tu agak kuat lah. Dia ingat yang penyakit mental ni dia yang sumbang penyakit mental dekat anak-anak dia. Itu macam benda yang paling ditakuti lah oleh orang sebenarnya. Macam dia kata mempengaruhi dari segi prospek berkahwin ataupun mendapatkan zuriat. Okey, sebenarnya jin dia memang dia menyumbang lah kepada perkembangan penyakit mental. Tapi dia tak adalah kita kata terhad kepada penyakit mental saja. Dia boleh menyumbang kepada penyakit-penyakit lain juga. Contohnya darah tinggi, kencing manis ataupun kanser kan. Dia boleh menyumbang kepada benda-benda itu juga. Okey. Walau bagaimanapun jin sahaja dia tidak menentukan sesuatu penyakit mental tu. Itu kena ingatlah bukan jin sahaja yang menentukan penyakit mental tu, bukan genetik sahaja yang menentukan penyakit mental tu. Dia punca penyakit mental adalah kompleks. Macam saya cakap tadi, dia adalah berbidang faktor dan poligenetik. Dia banyak jin yang terlibat juga. Dan penyelidikan mengenai puncanya masih lagi dijalankan lah. Okay. So itulah secara ringkasnya punca penyakit mental ni adalah kompleks lah. Okay, ni adalah slide terakhir saya lah slide terakhir ni dia menunjukkan dinamik lah dalam penyebab penyakit mental tu. Faktor-faktor dalam diri seseorang dia merangkumi biologi dengan psikologi lah, otak dengan psikologi seseorang tu. Dan dia dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran yang boleh memburukkan lagi penyakit mental tu ataupun boleh meringankan lagi penyakit mental tu. Maksud meringankan tu adalah dia protective factor lah. Dia protect diri dia daripada penyakit mental tu. Contoh faktor-faktor kemudaratan macam saya cakap tadi, stres, kehilangan orang yang sayang, dinamik keluarga yang bermasalah, penyalahgunaan bahan terlarang dan lain-lain lagi lah. Dari segi faktor keringan pula, pekerjaan yang stabil, gaya hidup yang positif, sokongan keluarga yang baik, sokongan kerohanian, rakan-rakan, lain-lain lagi lah. Tapi itulah macam saya cakap tadi, dia bergantung kepada kekuatan sesuatu faktor tu lah. Kalau faktor kemudaratan tu lagi kuat, dia punya intensiti dia berbanding faktor keringan, dia boleh mendorong kepada penyakit mental juga lah. Kalau faktor keringan tu lagi kuat daripada kemudaratan tu, dia mungkin boleh protect diri dia daripada dapat penyakit mental lah.
So hasil dia memang susah lah untuk kita tentukan. And then so kalau kita faham tentang faktor-faktor yang terlibat dengan penyakit mental ni, sedikit sebanyak ibu bapa atau pewaris bolehlah kurangkan rasa bersalah terhadap diri sendiri kan, pada anak-anak yang mengidap penyakit mental. Itu juga sakit lah. Tak ada siapa-siapa yang bertanggungjawab, tapi suatu benda kita boleh lakukan lah. Sesuatu kita boleh lakukan untuk membantu pemulihan seorang yang menderita dalam penyakit mental ni okay. So pemahaman terhadap biopsychosocial punya model tu penting lah untuk kita tahu punca-punca penyakit mental tu. Okay. Ini rujukan tadi lah daripada modul program Kesihatan Keluarga 2021. Ini modul yang baru lah okay. Dan terima kasih. Terima kasih lah. Ini yang dulunya menyeronokkan kini terasa hambar, dan lama-kelamaan anda hilang minat dalam melakukan apa-apa. Ini menyebabkan anda menjadi semakin sedih dan motivasi anda menurun. Jika keadaan ini berterusan selama 2 minggu atau lebih, anda mungkin menghadapi gangguan kemurungan. Gangguan kemurungan ini boleh disertai dengan banyak gejala lain seperti anda boleh mengalami masalah tidur pada waktu malam, sama ada sukar untuk tidur atau bangun tidur terlalu awal. Anda juga mungkin gagal untuk tidur kembali selepas terjaga malam. Ada juga yang tidur berlebihan. Masalah tidur seperti ini akan mengakibatkan anda gagal untuk mendapat rehat yang berkualiti. Penderita kemurungan juga berisiko mengalami masalah pemakanan dan berat badan, sama ada berlebihan atau terlalu kurang sehingga membahayakan kesihatan fizikal. Selain itu, tumpuan perhatian anda juga akan berkurang dan anda mungkin mudah terleka. Ada yang cepat merasa penat dan tidak bernyawa, seperti sebiji bateri yang terlalu cepat habiskan cas. Semakin lama ini semua terjadi, semakin banyak tekanan yang dirasakan anda. Ini mengakibatkan anda mudah marah dan cepat kecewa dengan situasi anda. Lama-kelamaan, anda rasa putus harapan dan tidak ada apa-apa yang dapat menolong anda. Mungkin saja ketika ini anda merasakan diri anda sangat tidak berguna. Idea yang menjurus ke arah kematian pula semakin kerap bermain-main di fikiran anda. Jika anda mengalami hal seperti ini dan masih lagi belum mendapatkan rawatan, awas. Terdapat penderita gangguan kemurungan yang bertindak berdasarkan idea-idea kematian ini, dan sedihnya ada juga yang berjaya membunuh diri. Kejadian membunuh diri merupakan antara penyebab utama kematian di kalangan remaja di seluruh dunia, manakala gangguan kemurungan pula dikenal pasti antara penyumbang utama beban penyakit dunia. Oleh sebab itu, secara tidak langsung, gangguan kemurungan ini boleh memberi kesan kepada kita semua. Bantuan dan sokongan sentiasa tersedia di mana-mana pengamal perubatan di tempat anda. Dengan rawatan yang tepat, gejala yang dihadapi akan berkurang dan tahap kesihatan mental anda juga akan meningkat. Adalah menjadi hak semua orang untuk mendapatkan kesihatan mental yang baik. Berikan sokongan anda dan war-warkan kesedaran mengenai kesihatan mental supaya semua orang lebih terbuka untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental. Terima kasih kerana menonton dan pastikan kemurungan tidak menghalang anda mencapai kecemerlangan. Sekarang kita akan sambung untuk tajuk modul kedua lah, gangguan mood dan kegelisahan. Tadi ada sedikit video tadi mengenai kemurungan lah, yang tu diberi itu dibuat oleh UM untuk mempromosikan kesihatan mental lah pada tahun 2016. So saya jemput Dr. Fatin untuk memberi perincian dan penerangan lebih mengenai tajuk kemurungan ataupun gangguan mood dan kegelisahan lah. Jemput. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua peserta lah. Saya Dr. Fatin Pegawai Perubatan di Jabatan Psikiatri Hospital Pakar Sultan Fatimah Muara.
Jadi untuk kita punya modul pada pagi ni, kita dah masuk pada bahagian kedua dah ya. Macam-macam ni semua dah. Tadi tuan-tuan puan-puan sudah makan semua kan. So sekarang ni dah boleh full fokus lah ya kepada bahagian kedua kita ni, iaitu gangguan mood dan kegelisahan. Macam tadi Dr. Azrin dah terangkan pasal kesihatan apa tu penyakit mental. Jadi ini adalah salah satu daripada cabangnya lah, iaitu gangguan mood dan kegelisahan. Jadi okey. So, apakah matlamat kita untuk nak belajar pasal gangguan mood dan kegelisahan ni? Dia untuk memahami lah, untuk kita faham apa itu gangguan mood dan kegelisahan. So, bila bercakap pasal gangguan mood dan kegelisahan ni, kita boleh pecahkan dia kepada 3 bahagian lah. First dan yang paling kita selalu dengar akhir-akhir ini adalah yang pertamanya, kemurungan. Okey, kemurungan ataupun dalam bahasa klinikal dia dikenali sebagai major depressive disorder. Okey, gangguan yang kedua, kita ada gangguan bipolar. Bipolar disorder So nanti saya akan go into details lah. Saya akan pergi lebih terperinci untuk setiap gangguan ni. Dan ketiga, kita ada gangguan kegelisahan ataupun kita panggil sebagai anxiety disorder. So gangguan mood ni yang paling utama lah, macam kemurungan ni, dia boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, termasuk pesakit yang dah mengalami penyakit mental. Contoh macam dia ada skizofrenia, dia tidak imun kepada gangguan mood dan kegelisahan ni. Malah diorang lebih liable, lebih mudah untuk dapat. Dan apa yang kita utamakan adalah penjaga itu sendiri sebenarnya lebih terdedah kepada gangguan mood dan kegelisahan ni. Saya dah burn out, you dah jaga orang yang sakit tu, you tak tahu nak cari pertolongan kat mana. Kadang-kadang you tak sedar pun sebenarnya you mengalami gangguan mood dan kegelisahan ni. Okey, sebab menjaga pesakit yang ada masalah mental di sana, dia satu tugas yang besar lah untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, so apa itu kemurungan? So kemurungan ni saya yakinlah antara kita semua dalam hidup mesti akan ada satu fasa kita rasa dah sedih sangat, tak tahu nak buat apa. Memang kita akan lalui benda tu. Tetapi untuk kemurungan ni, dia tak sama, dia bukan macam tu. So apa tempoh dia adalah sejenis gangguan yang berpanjangan. You akan rasa sedih yang teramat sangat, you rasa hidup you dah tak berguna, you akan rasa putus asa. Dan benda ni akan mengganggu fungsi harian you. Apa maksud fungsi harian tu? Adalah you nak kerja tak boleh, nak pergi kerja tak boleh. Kalau dulu rajin pergi kerja, sekarang selalu MIA. Contoh dekat rumah, kadang-kadang kalau untuk suri rumah dulu masak semua boleh, sekarang tak boleh. Semua tu dah tak boleh buat. Kalau sehari dua kadang-kadang kita faham lah, letih dan tak nak masak ke apa kan. Tapi untuk orang yang mengalami gangguan kemurungan ni, benda ni panjang, lebih daripada 2 minggu. Memang dia macam tu je, tak nak buat apa-apa. So keadaan ni lah yang kita panggilkan gangguan kemurungan major atau major depressive disorder ataupun clinical depression yang perlu rawatan lah. Okey, yang keduanya sedikit fakta lah mengenai kemurungan ni. Dia diramal macam tadi dalam video tu dah cakap, dia adalah antara 3 masalah kesihatan terbesar dunia sekarang. Dan di Malaysia ni, untuk populasi dewasa, lebih kurang 2% orang yang terkesan dengan kemurungan ni lah. Dan untuk jantina, dia memang lebih banyak kepada perempuan. Kenapa? Sebab faktor perubahan hormon lagi. Selalunya kalau perempuan tu mengandung, lepas bersalin, semua tu memang lebih banyaknya kepada perempuan berbanding lelaki. Dan benda yang paling kita risaukan adalah bila dia tidak dirawat, dia menyebabkan pesakit ataupun orang yang mengalami kemurungan itu akan mengambil nyawa dia sendiri. Itulah yang kita nampak selalu kes bunuh diri dan sebagainya kan. Okey, so macam mana kita nak mengenal apa simptom-simptom kemurungan yang kita kena kenal pasti supaya you dapatkan rawatan awal? Pertama, dia akan rasa sangat sedih. Sangat sedih yang tak boleh nak explain. Kenapa dia sedih sangat? Rasa bersalah, rasa diri tak guna. Tiba-tiba dia akan cakap sedih. Dia akan nampak first, sama ada orang yang tersayang atau diri sendiri akan terlalu kerap menangis. Menangis akan you tak boleh bagi tahu sebab apa menangis ni. Tak henti-henti menangis. Kemudian perkara tu kalau macam contoh lah, kita sebelum ni enjoy pergi ngeteh ke, pergi makan ke, lepas ni dia dah tak nak buat semua tu. Apa-apa yang dia minat, apa-apa yang dia suka sebelum ni, semua dia dah tak nak buat.
Kemudian dia akan menjadi lesu, dia tak ada tenaga. Kita nampak dia setiap hari macam orang yang letih sangat. Padahal tak buat apa-apa dulu je, tapi letih sangat-sangat. Kemudian dia tidak boleh fokus. Fokus dia terus dah lari. Kadang-kadang kalau kita senangnya cakap, kita akan nampak orang tu lebih banyak termenung lah. Macam kita cakap dengan dia pun, macam kita akan cakap, awak ni dengar ke tak saya cakap ni? Kita nampak dia ada di situ, tapi sebenarnya dia tidak fokus dengan apa yang dia buat. Kemudian dia ada motivasi. Dia akan selalu macam rasa, oh apa lagi poin aku nak hidup? Apa lagi? Dah tak ada guna dah. Selalunya dia akan rasa macam tu lah. Dan gangguan daripada kedua-dua arah. Selalunya dia akan sukar tidur. Selalunya inilah yang biasanya yang datang bawa ke klinik kita ni pasal dah tak boleh tidur. Yang keduanya ataupun dia terlebih tidur. Tidur sampai tak mahu bangun. Mungkin dia boleh tidur sampai 18 jam satu hari. Memang tak bangun langsung. Macam tu lah. And then kalau kita nampak daripada segi emosi dia, dia lebih cepat marah. Tegur sikit, terus melenting. Selalunya kita akan nampak benda-benda yang macam tu dalam keadaan orang yang murung ni. And then hilang selera makan ataupun dia makan secara berlebihan. Gantung pada cara dia cook lah. Kadang-kadang ada orang dia memang apa nampak makan je. Ada orang akan nampak dia langsung tak nak makan. Lebih banyak menyendiri dalam bilik. Macam tu lah untuk yang orang kemurungan ni. Dan akhir sekali, kadang-kadang kita akan nampak kalau macam famous sekarang, dia akan bermula dengan mungkin cederakan diri dulu. Dia dah tak tahu macam mana nak explain apa yang dia rasa, nak terangkan. Kita akan nampak dia mula mencederakan diri. Mencederakan diri ni berbagai bentuk lah. Ada orang dia macam menyakitkan diri sendiri. Ada orang mungkin dia kalau dah start rawatan tapi masih tak okey, ambil buat banyak. Ada orang yang ambil macam tu. Dan yang last kali kita takut kalau dia buat, mengambil nyawa dia sendiri lah. Itu yang kita nak cuba prevent. Dan benda tu boleh dirawat sebenarnya. Okay. Alright, so macam mana kita nak diagnose orang tu ataupun kita nak kata orang ni memang dah mengalami gangguan kemurungan ni? Apa-apa yang saya sebut tadi tu, durasi dia atau tempoh masa dia kena melebihi 2 minggu. Apa yang saya cakap tadi tu, hilang minat, rasa sedih, rasa putus asa, tak boleh fokus. Kesemua tanda-tanda ni, at least kalau kita dapat 5 gejala ni, kalau tuan-tuan atau perempuan dah nampak pada diri sendiri atau pada yang menjaga tu ada 5 tanda-tanda ni dan tempoh dia lebih daripada 2 minggu, kemungkinan besar dah mengalami kemurungan lah dan perlu dibawa untuk rawatan segera. Okey. So dalam kemurungan ni kita anggap, kalau dalam masyarakat kita ni mungkin dia ada satu perkara yang agak stigma dia tu sangat tinggi lah. Kalau kita cakap pasal skizofrenia, bipolar, mungkin orang macam akan nampak kan itu pesakit yang kita nak bawa rawatan. Tapi untuk kemurungan ni, ramai orang yang tak nak dapat rawatan tu sebab ia merupakan satu macam iman yang tak kuat lah. Orang kata, oh kau ni tak kuat iman. Lepas tu orang ni sangat negatif, you tak nak berusaha jadi positif, you tak boleh move on, dan you banyak sangat buat dosa. Lepas tu ada orang akan beranggapan macam dia akan, it's just a phase, dia akan hilang. Benda tu boleh hilang sendiri. Tapi sebenarnya benda tu apabila dia tidak dirawat dan tidak dicegah, sebenarnya dia boleh membawa kepada masalah yang lebih teruk lah. So salah tanggapan ni yang sebenarnya selalu merencatkan atau menghalang orang untuk dapatkan rawatan apabila dia ada gangguan kemurungan ni lah. Okey, so tadi untuk satu yang bahagian kemurungan, ada apa-apa soalan tak untuk bahagian kemurungan ni? Sebelum saya masuk ke bahagian gangguan seterusnya. Tadi jelas So untuk bahagian yang kedua, seperti saya tadi terangkan ada 3 kan. So kita dah masuk ke bahagian yang kedua, iaitu gangguan mania ataupun yang kita panggil gangguan bipolar. So bipolar ni dia ada satu perubahan mood yang ekstrim tau. So perubahan mood yang ekstrim ni dia boleh datang dalam 3 bentuk. Ada sesiapa yang penjaga kepada pesakit bipolar? Okey, satu. Boleh ceritakan sikit tak? Tengok macam mana. Yang cakap tu semua ada kira. Macam mana tu? Boleh perkenalkan nama tu? Saya Rohaida daripada
paru. Saya menjaga pesakit yang di lidang, pasal lidang, di piramid. So kalau dia sakit ni, piramid dia memang tak ambil tahu lah. So saya kena beri sakit, nanti dia kalau saya, untuk saya datang untuk jaga dia. Sedangkan saya bukan ahli keluarga. Pasal saya ada jaga orang tidak, 2 orang. Tapi yang ni yang susah. Saya tak pernah di sini. Saya mohon doktor yang bagi dia rawatan ni, saya mohon dia bantu saya untuk macam cara nak jaga. Sedangkan 2 orang yang saya jaga, alhamdulillah tak ada masalah. Tapi ini memang susah. Yang ni susah gila. Sampai panjat bangunan, jerit-jerit. Lepas tu dia bukan dia tangan jadi Mencederakan dia sendiri. lepas tu nak pujuk dia kena peluk lah. Peluk dia, bacakan sesuatu dia, pujuk, mereka ajak mandi, macam baby tak. Tapi doktor kata semua ada dia. Okey. So itu untuk gangguan yang macam bipolar lah. Yang tu untuk fasa murung. Kenapa kita tak boleh pisahkan bipolar ni daripada ni? Sebab bipolar ni dia adalah 2 pola perubahan sikap. Murung satu episod dan dia boleh juga jadi episod mania. Mania ni apa? Perubahan mood yang terlalu mendadak. Orang kata dia akan jadi, kalau kita nampak orang tu terlalu happy, dia akan jadi sangat-sangat happy. Lepas tu dia akan mungkin boleh membawa kepada tingkah laku yang sangat berisiko. So dalam mania ni dia ada 3 pasal lah. Hypomania ni selalu kita tak nampak sangat. Kenapa? Sebab hypomania ni kita akan rasa dia macam orang yang bagus. Macam dia ni rehat sikit je, tapi kerja dia semua siap. Tenaga dia banyak, tapi dia tak boleh kawal benda tu. Selalunya yang mana yang you dah nampak teruk tu bila dia dalam acute mania atau mania acute ni lah. Kelakuan dia dah jadi di luar normal. Kalau you tengok, kalau contohnya dia akan mengaku diri dia jutawan dan nak bersedekah banyak, sedangkan dalam account mungkin RM30 je. Tapi itu dah masuk dalam mania acute ni lah. Dan juga psychotic mania, lagi satu yang ni yang selalunya berkait dengan mania acute, di mana patient tu akan ada gejala psikotik juga. Gejala psikotik ni bermaksud delusi dan halusinasi, di mana dia dah terpisah dari realiti. Apa yang difikiran tu semua di fantasi dia, tapi dia rasa benda tu betul. Dia rasa benda tu betul. Dia akan cakap, aku ni ada kuasa mengubah COVID, aku ni malaikat utusan Tuhan. Contoh macam tu. Itu dah dalam psikotik mania lah. Selalunya penjaga ataupun keluarga akan bawa bila dia dah sampai fasa ni. Hypomania ni selalunya dia tak detect. Dia akan perasan macam, kenapa dia cakap banyak Tapi macam kita akan layan je lah. Cakap tidur pun mungkin perlu 2 jam dia tidur, tapi tiba-tiba dah boleh kemas satu rumah. 2 jam dia tidur dah boleh buat semua benda. Tu kita panggil fasa hypomania, yang selalunya kita akan terlepas pandang lah. Tapi lepas ni kalau dah tahu, dalam hypomania ni dah kena bawa sebenarnya. Sebab kita dah, yang ni masih boleh kita rawat sebagai sakit luar. Kalau dah sampai tahap ni memang kena masuk ward. Okay. So kalau fasa mood ni, yang fasa mania ni lah yang tadi yang saya cakap, mood ni melampau-lampau, sangat positif, tiba-tiba tenaganya banyak sangat, kurang keperluan untuk tidur. Lepas tu dia rasa idea megah ni. Itulah yang kita cakap tadi nak. Kalau contoh dia macam sangat nak bersedekah, sangat rasa dia orang paling alim, contohlah macam tu Okey, dan fikirannya berlumba-lumba, cakap laju dan tidak putus-putus, sangat murah hati dan suka berbelanja besar. Tindakan melulunya, contoh kalau dia driving, dia akan drive sangat berbahaya. Okey, dan dia suka mengambil risiko. Tiba-tiba nak buat bisnes juta-juta, tak pernah buat bisnes, tiba-tiba nak buat. Contoh macam tu lah. Dan mudah marah dan sangat agresif lah. Yang ni selalunya kalau dah sampai tahap ni, memang perlu rawatan dalam ward. Okey, so kalau yang bipolar tadi kita dah cakap pasal mania, dia ada juga murung. Fasa murung dia yang macam mula-mula saya cakap tadi tu sama. Dia akan present macam tu juga. Dan boleh juga terjadi, dia punya first presentation dia datang kat kita sebagai murung dulu. Lepas tu bila kita mulakan ubat, tiba-tiba dia jadi mania. Boleh terjadi benda tu. Sebab tu kalau sebagai penjaga kena alert lah dengan perubahan-perubahan sikap tu. Terutama lepas dia dah makan ubat. Lepas makan ubat kena perhatikan ini macam mana. Kalau
Sebab dia boleh jadi masuk jadi fasa mania tadi. Dan mania tu lah yang bahaya tu. Okey, so kita dah sampai kepada last komponen kita, iaitu gangguan kegelisahan. Gangguan kegelisahan ni atau anxiety disorder ni, dia adalah sebenarnya satu emosi yang normal. Semua orang pun boleh ada kegelisahan, rasa cemas. Tapi beza dia dengan yang penyakit, tempoh dia. Kadang-kadang kita macam rasa logik lah kan, kadang-kadang bila kita rasa takut untuk sesuatu benda, kadang-kadang resah, tapi masih lagi boleh buat kerja. Fungsi tu tak terganggu. Dan dia jadi tak normal bila tempoh dia tu terlalu panjang. Dan kalau tanpa tekanan pun dia masih rasa gelisah juga. Tak ada tekanan apa pun, tak ada siapa kacau ke apa benda, tak ada stres apa-apa, tapi masih rasa gelisah. Dan dia mengganggu fungsi kehidupan harian dia. Sampai tak boleh bekerja, tak boleh inilah, tak boleh buat apa-apa aktiviti yang normal. So apa simptom-simptom kegelisahan yang selalu ada pada pesakit? Ialah pertamanya, dia akan rasa berdebar-debar atau degupan jantung dia sangat laju. Kedua, dia boleh jadi sangat mudah berpeluh. Lepas tu dia boleh menggigil atau menggeletar. Dan dia akan, dada tu mudah terasa sempit dan sesak nafas. And then dan cekik ni dia rasa macam ibarat saya dengan cekik macam tu tau. Dia akan selalu rasa macam tu, rasa mual, rasa pening, rasa hampir nak pingsan. Kemudian dia boleh kebas satu badan. Dan yang paling teruk, dia boleh ada direalisasi ataupun depersonalisasi ni. Maksudnya direalisasi ni maksud terpisah daripada realiti yang nyata tu, ataupun dia dah tak jadi diri dia sendiri. Dia dah tak ingat apa yang berlaku. Jadi selalunya benda-benda ni, dia sama kalau contoh kalau orang ada kencing manis kan, dia akan rasa hypo. Macam ni juga simptom dia. Ataupun darah rendah, macam ni juga simptom dia. Tapi kalau you buat bacaan, you check darah-darah tu semua, you dapat beritahu, oh benda dia memang rendah. Check BP, oh tekanan darah memang rendah. Untuk kegelisahan, semua benda tu normal, tapi simptom ni semua ada. Dan selalunya benda ni dia berlaku dalam fasa beberapa minit lah, 10 minit hingga di peak. Dia akan teruk dalam 10 minit, lepas tu macam ni, Kalau yang dia akan hilang dalam 30 minit macam ni. Kadang-kadang dia yang tak hilang. Tapi itu yang akan membawa ke kecemasan 2 minggu. Kecemasan dia akan datang. Perempuan sendiri 2 minggu lah. Dia betul-betul dia dah faham kan. So okey, jadi kalau dalam kegelisahan ni, dia akan menyebabkan kita ada perubahan tingkah laku, terutamanya daripada segi tidur lah. Dia akan, bila dah rasa gelisah tu melampau sangat, akan menyebabkan you sukar untuk tidur. Kemudian dia akan jadi orang yang cepat mengelak. Contoh kalau dia resah tengok orang ramai, dia akan cuba tak pergi dekat situ. Contoh gelisah masa driving, dia takkan nak drive dah. Macam tu lah, dia akan mengelak daripada situasi yang dia takut tu. And then kalau dia ada, orang kata tingkah laku yang tak betul, dia ambil jalan mengambil ni lah, bahan-bahan terlarang kadang-kadang, ambil alkohol ke, ambil dadah ke, self-medicate. Dia cuba merawat diri dia sendiri untuk nak hilangkan kegelisahan tu. Which is salah lah, dia dah mengundang benda yang lain pula. Jadi untuk gangguan kegelisahan ni, kita ada beberapa jenis lah. First dia panggil kecelaruan panik ataupun fobia. Gangguan kegelisahan sosial ni, kita maksudnya dia akan jadi resah dan gelisah bila dia berada dalam keadaan yang perlu bersosial. Yang kedua, gangguan stres pasca trauma. Ni yang selalu kita dengar orang sebut sebagai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Maksudnya ada benda yang berlaku, dia ada trauma dalam hidup dia, sesuatu yang terjadi menyebabkan dia dapat kegelisahan ni. So ini yang ketiga lah. Dan gangguan kegelisahan umur, ni yang paling common semua orang ada, terutamanya lepas COVID ni. Dia punya resah tu, resah kat semua benda. Nak pergi tempat ni takutlah dapat COVID. Pergi tempat orang ramai tak boleh, takut dapat COVID. Lepas tu risau mana nak dapat duit sebab dah tak kerja sebab COVID. Contohnya kegelisahan tu lah, banyak. Okay. So untuk kecelaruan panik ni, apa yang dimaksudkan sebagai kecelaruan panik adalah serangan panik disebabkan oleh ketakutan ataupun ketidakselesaan yang melampau. So dan selalunya dia jadi berulang-ulang. Macam saya cakap tadi lah, dia akan peak dalam masa 10 minit, tapi dia akan surut lepas 30 minit, dia okey. Tapi dia boleh jadi lagi. Dia boleh jadi beberapa attack macam tu. Okey. So dan
So untuk yang gangguan ni lah panik. So sekarang ni kita masuk kepada bahagian rawatan dan terapi lah. Untuk ketiga-tiga gangguan dia tadi, modul rawatannya sama. Jadi selalunya bermula kita akan bagi, kalau untuk yang gejala-gejala ringan, selalunya kita boleh bagi kaunseling dan juga psikoterapi. Sebab kaunseling dan psikoterapi ni dia lebih fokus kepada cara kita nak menangani masalah. Supaya kita kena pastilah masalah yang menyumbang kepada apa gangguan yang kita dapat. Dan kedua, ubat-ubatan lah. Ubat-ubatan ni yang selalu tuan-tuan dan puan-puan jumpa pada kita. Sebab berdasarkan apa yang teori yang Dr. Alin dah terangkan tadi, teori ketidakseimbangan hormon tu, jadi dia perlukan ubat. And then tidak ada kaedah sokongan lain lah. Selalu kadang-kadang kita refer ke cara kerja ke untuk pengurusan stres. And then sumber sosial yang lebih kukuh. Dari segi kerohanian juga. Kemudian kita ada senaman, meditasi dan sebagainya lah. Sokongan-sokongan lain selain daripada ubat. Tapi tiga ni, dia tidak berdiri, maksudnya dia bukan individual lah. Maksudnya ini saling diperlukan. Maksudnya ubat pun perlu, sokongan lain pun perlu, kaunseling pun perlu. Dia tak boleh pilih salah satu je. Macam tu, dia punya konsep dia dalam mengubati gangguan-gangguan ni. Dia tak boleh, oh saya nak makan ubat je lah, saya tak nak pergi kaunseling. Kaunseling dan psikoterapi dia tak perlu, kaedah sokongan tak perlu, ataupun saya nak kaunseling je, saya tak nak ubat. Kalau itu ringan, yes, boleh buat kaunseling saja. Tapi kalau dah yang teruk, di tahap yang teruk, memang perlu ubat. Dia tidak boleh sendiri. Faham eh? Okey. So untuk yang psikoterapi tadi, kita ada pelbagai jenis lah, pelbagai jenis psikoterapi. Antaranya terapi tingkah laku, terapi tingkah laku kognitif ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris dia cognitive behavioral therapy. Jadi untuk yang psikoterapi ni macam saya cakap, dia untuk kemurungan ringan boleh, gangguan kegelisahan ringan, gangguan makan ataupun penggunaan bahan terlarang ataupun kecederaan personality lah. Kalau yang macam untuk kes-kes ringan, you nak pakai psikoterapi saja, boleh. Tapi kalau kes-kes berat, ini saja tidak mencukupi. Okey? Okey. So bila ubat diperlukan? Bila kita akan startkan ubat untuk seseorang pesakit? Apabila fungsi dia sudah terjejas dan dia tidak dapat mengendalikan kehidupan seharian dia. Dan terutamanya bila dia dah terputus hubungan daripada realiti dan membawa kepada fikiran dan tingkah laku yang tidak rasional. So selalunya tingkah laku ni bukan hanya memberi risiko pada dia, risiko kepada orang yang menjaga dia juga. Dan penting untuk kita tahu, ubat-ubatan ni dia bukanlah penyelesaian hakiki untuk masalah tu, tapi dia bantu untuk menangani masalah. Jadi bila you ada, masih ada tak, maksudnya you kena pasti apa punca pesakit tu jadi murung. Kena tahulah apa yang mengganggu dia. Okay, so untuk ubat-ubatan, macam kita di bahagian psikiatri ni, kita fokus pada ubat-ubat lah. Jadi untuk ubat-ubatan, kita ada first antidepressant. Macam mana yang kita selalu start kan. So yang fungsi antidepressant ni, kenapa kita selalu menggunakan pesakit dengan antidepressant? Fungsi dia adalah untuk meningkatkan mood dan mengubah ketidakseimbangan kimia dalam otak itu. Jadi masa yang diperlukan untuk nampak kesan ubat ni at least 2 minggu. 2 minggu. Kalau selalunya pesakit dia macam makan sehari, lepas tu tak ada kesan, dia dah tak nak makan dah. Tapi sebenarnya tempoh yang diperlukan untuk nampak kesan yang menyeluruh adalah 2 minggu. Dan perlu terus untuk makan ubat ni selama 6 bulan. Lepas you nampak peningkatan, terutamanya lepas you dah nampak mood you sudah baik, lepas makan ubat tu nampak dah improvement, jangan berhenti. Apabila you berhenti sebelum 6 bulan ni, you akan relax balik. Maksudnya you akan terjadi balik episod kemurungan tu. Dan bila episod kemurungan tu terjadi, ubat dos yang kita bagi awal-awal tadi mungkin tidak berkesan lagi. Kita kena dos yang lebih tinggi setiap kali. Setiap orang dos dia berbeza. Ada orang yang boleh berkesan dengan dos rendah, ada orang yang perlu dos yang tinggi, ada orang yang perlu try 2-3 ubat baru dia serasi. Setiap dia tak ada satu rawatan yang orang kata standard. Dia individually. Kita tengoklah apa yang berkesan untuk pesakit itu. Dan juga perlu menyelesaikan masalah ataupun konflik yang menyumbang kepada kemurungan itu. Sebab tu saya cakap tadi,
ultimately kita kena tengok apa yang menyumbang kepada kemurungan dia. Kalau contoh macam cik tadi cakap kan, betul anak ada masalah yang PDPR tu. Jadi dia kena berbincang dengan pensyarah atau dengan kawan-kawan dia macam mana untuk nak mengawal benda tu lah. Untuk macam mana dia nak cope dengan pembelajaran tu. Contoh satu kan. Jadi bila kita dah tangani masalah tu dan digabungkan dengan ubat, baru dia boleh sembuh dengan lebih cepat lah. Dan juga perlu mungkin pengambilan antidepresan ni perlu lebih daripada 6 bulan untuk mengelak episod ni berulang. Bukan bermakna ada orang yang mungkin dia makan ubat tu sepanjang hayat. Sepanjang hayat memang makan. Lain orang nak memang makan sampai umur tu. Ada orang yang mungkin selepas setahun dia dah boleh mula-mula slow-slow tak makan. Tapi bukan terus tak makan, maksudnya dos tu dia bincang dengan doktor, mungkin kurangkan sikit sampai dah dapat satu dos yang dah memang betul-betul rendah, baru off. Baru maksudnya tak payah makan ubat dah. Benda ni you kena sentiasa berkomunikasi dengan you punya doktor lah. Kalau ada kesampingan ke apa, you nak berhenti makan ubat ke kenapa, semua tu kena bagi tahu. So kadang-kadang pesakit dia berhenti sendiri. So contoh kalau dia macam ada kesampingan mengantuk kan, dia tak boleh nak fokus. Jadi dia ambil langkah untuk tak payahlah makan ubat. Lepas tu bila doktor datang tanya, oh kenapa tak makan ubat? Oh sebab mengantuk lah doktor. Tapi lepas tu datang dah ada balik simptom tu. So you punya rawatan tu makin lama makin susah nanti So sentiasa berkomunikasi dengan doktor supaya kita dapat ubat yang betul lah. Alright, so untuk gangguan bipolar pula, kita ada penstabil mood untuk mengawal mania dan juga menstabilkan mood untuk kurangkan dia masuk ward. Bila kita dah kenal macam mana simptom hypomania tadi dan kita startkan dia ubat, so kita dapat kurangkan kemasukan di dalam ward. Dan untuk bipolar ni memang you perlu makan ubat. Tak boleh tak makan. Dia tidak akan adjust ikut kepada keperluan dia. Kita tak tidur kan, makan Itu dah something yang tak ni lah. Itu dah cara yang tak berapa betul. Tak boleh macam tu. Jadi selalunya kenapa kita start ke penstabil mood ni, sebab mania ni dia sangat lebat. Maksudnya kita panggil macam ni, dia sangat mudah untuk nak jadi. Jadi penstabil mood ni memang perlu. Kadang-kadang perlu makan 2-3 jenis. Memang banyak sikit lah ubatnya. Tapi tanpa ubat tu, dia punya risiko untuk masuk ward tu sangat tinggi. Mungkin tiap-tiap tahun mungkin 2-3 kali kena masuk ward. Jadi itu yang kita nak kurangkan. Jadi perlunya penstabil mood ni. Faham? Alright. Okay, so untuk gangguan kegelisahan pula, kita ada ubat anxiolytic dan antidepresan. Antidepresan pun boleh digunakan untuk gangguan kegelisahan. Ubat anxiolytic ni, selalu kalau puan-puan atau tuan-tuan di dunia klinik, selalu doktor akan berikan ubat yang bila perlu. Ataupun mungkin dalam fasa 1-2 minggu, kita akan bagi ubat tu setiap malam. Maka kadang-kadang boleh makan sampai 2 kali. Itu ubat yang selalu kita panggil dia ubat tidur. Senang nak faham, kita cakap ubat tidur. Jadi sebenarnya itu ubat penenang lah. Kita panggil ubat rescue. Guna untuk ketika kecemasan saja. Ubat yang kita nak merawat betul-betul tu adalah antidepresan ni. Yang ni yang kita kena makan hari-hari. Yang ni hanya makan bila perlu saja. So yang ni ada risiko kita boleh ketagihan dengan ubat ni. Apabila ketagihan, dia akan menyebabkan you punya kegelisahan lagi teruk. Dan nanti dia akan lagi, you punya keadaan lagi tak membaik. Cuma ubat ni bukanlah kata you tak boleh makan langsung, boleh. Tapi makan bila perlu. Ubat yang dia merawat betul-betulnya adalah antidepresan. Okey? Jadi itu saja untuk modul yang saya kali ni. Ada apa-apa soalan tak? Setakat ni. Ada sesiapa yang nak berkongsi tak pengalaman dia menjaga pesakit-pesakit yang ada bipolar ataupun depression? Yang nak berkongsi pengalaman mungkin daripada rumah jaga ke? Mungkin puan boleh berkongsi, ada tak? Pesakit-pesakit yang macam kalau dekat sana kita banyak skizo. Tapi kalau lagi tengok pesakit skizo tu, ada tak yang macam menunjukkan simptom-simptom yang kita cakap tu? Kalau dalam
kalau depression tu adalah tapi sekarang dia dah tak jaga dia sebab dia pun ada keluarga, jadi keluarga dia dah ambil lah. Nampak dia macam ada yang okey, lepas tu jaga tu memang keluarga akan ambil balik lah. Jadi hubungan dengan keluarga tu okey lah tak ada apa masalah. Okey, so jadi kalau tak ada apa-apa soalan lagi, setakat itu sajalah sesi saya untuk kali ini. Kita akan serahkan kepada untuk sesi yang seterusnya. Terima kasih. Dr. Fatin atas pencerahan beliau mengenai tajuk gangguan mood dan kegelisahan. So seterusnya dijemput Dr. Lee untuk memberi tajuk yang terakhir untuk sesi pada hari ini, iaitu tajuk skizofrenia. Yang saya tahu masa saya collect nama, banyak penjaga-penjaga kita ada menjaga pesakit yang mempunyai penyakit skizofrenia, betul? Siapa kat sini yang menjaga pesakit yang mempunyai skizofrenia? Cuba angkat tangan. Ke dia tak tahu yang dia menjaga pesakit yang skizofrenia? Okey, nanti kita akan terangkan lebih detail mengenai apa itu skizofrenia oleh Dr. Lee ya. Selamat pagi ya, saya Dr. Lee lah, pegawai perubatan yang selalu bertugas lah kat klinik. Okey. Saya rasa penjaga akan know me lah So topik yang saya akan bentangkan hari ini skizofrenia lah. So penyakit skizofrenia ni kalau nak cakap dia penyakit mental, saya jujur cakap dia suka diuruskan lah oleh penjaga. Okay, dia dikategoriskan sebagai penyakit mental yang serius dan memerlukan rawatan kita cakap berterusan dan sepanjang umur. Okay, sebab dia ada datang dengan banyak gejala lah. Gejala negatif dengan positif. Nanti saya akan terangkan kat slide belakang. So kita cakap dia penyakit yang kronik lah. Macam orang yang ada kencing manis, darah tinggi, dia perlukan rawatan berterusan. Okay, so dia akan penyakit skizofrenia ini dia berlaku sebab ada gangguan teruk lah. Kalau nak cakap gangguan teruk tu kepada litar otak kita, di mana dia proses pemikiran tu akan mengalami gangguan litar yang menjejaskan kandungan fikiran lah, logik, dan menyebabkan orang itu dia masa bertutur tu akan macam haywire, terputus-putus, dia tak faham apa yang dia nak cakap, atau tingkah laku dia pelik dia macam tak macam orang biasa lah. Apa yang dia buat dia tak faham kenapa dia akan buat macam tu. Okay, so jujur cakap dalam masyarakat Asian kita kan, Asian negara kita, Malaysia, Indonesia, kita selalu portray skizofrenia ni sebagai macam pesakit tu dirasuk. Okay, tapi sebenarnya dalam Western dia memang penyakit mental, di mana memang penyakit otak lah. Okay, so dia sangat biasa. 0.5 ke 1% dari populasi kita akan ada penyakit skizofrenia. So seorang dalam setiap 100 orang akan kena lah. Dan selalunya berlaku macam penyakit depression, dia selalu bermula pada remaja. Okay, so dari umur 14 ke 16 tahun lah, dia akan start slow, beransur-ansur, dan kiranya biasanya kita akan detect lah selepas banyak tahun dia dah macam tingkah laku aneh. Dan masa awal macam masa dia nak start 20-an, masa dia nak masuk masyarakat, dia nak start bekerja dah. Okay, baru kita cakap akan bawa kepada kita untuk rawatan lah. So untuk jejara-jejara skizofrenia, yang tadi saya cakap dah ada positif dengan negatif. Positif tu ialah ada halusinasi. Halusinasi tu kita cakap orang tu akan mendengar, kita cakap ada bisikan yang orang biasa tak ada, tapi dia dengar. Okay, dan dia percaya benda tu memang benar, atau dia nampak ada lembaga malam, dia nampak, atau dia yang nampak ada bayangan kat sana. Okay, so ada yang kedua tu dilusi. Dilusi tu kita cakap kepercayaan yang sangat kuat tau. Orang tu dia percaya, macam jiran saya buat jahat pada saya.
jiran tu selalu nak curi benda saya. Tapi sebenarnya tak ada. Tapi dia percaya. Okay, itu kepercayaan yang agak memang kuat untuk dia lah. So yang kedua tu jejaran negatif. Negatif tu dia macam penyakit macam depression. Orang tu akan hilang tenaga dengan motivasi lah. Contohnya banyak pesakit dia start dengan berkurung kat rumah, berkurung kat bilik. Dia tak mau keluar rumah macam tu. Okay? Dari segi selain ada jejaran positif dengan negatif, banyak pesakit yang ada skizofrenia ni dia pun ada masalah mood, tingkah laku atau kognitif jejala. Macam saya cakap tadi, ada gangguan litar kat otak kan. So otak tu dia satu kita cakap organ yang sangat kompleks tau. Dia bukan macam dia berfungsi, banyak fungsi dia. Contohnya macam ingatan, pencakapan semua tu. So dalam jejara kognitif tu maksudnya masalah dalam pemikiran dia. Sebab otak kita memang ada fungsi untuk fikiran juga. So kalau ada penyakit jejara skizofrenia, dia punya kita cakap gangguan litar tu dia menyebabkan banyak kita cakap banyak benda yang terlibat lah. Dia bukan macam benda satu saja. So jejara kognitif tu dia akan menyebabkan pesakit kita yang ada skizofrenia ni mengalami masalah dalam proses pemikiran lah. So itu yang saya dah jelaskan tadi. Halusinasi. Halusinasi ada dari segi pendengaran, penglihatan dengan bau. Okay? So dalam skizofrenia sebenarnya halusinasi ini selalu bersifat pendengaran. So banyak pesakit kita akan datang dengan cakap ada orang bisik telinga dia. Memang bisikan tu berterusan. Mungkin dia macam banyak orang berbual-bual kat tepi telinga dia, atau orang tu mengarah dia buat sesuatu. Itu agak bahayalah. Sebab kita memang ada penyakit skizofrenia yang tak terima rawatan yang sepatutnya, atau tak makan ubat, dia akan menyebabkan dia ada halusinasi pendengaran yang suruh dia either bunuh diri atau bunuh orang. So yang ni kita memang kena kita cakap rawat lah. Okay? So suara tu boleh macam saya cakap, bercerita panjang kat pesakit, mengarah atau bersifat menghina. So delusi tu saya dah terangkan tadi, dia memang kepercayaan yang salah dan tegul. Boleh percaya diri sendiri aja dihalangi orang-orang, rasa sendiri diperkatakan, atau dia percaya diri ada kekayaan. So dia rasa orang tu cinta kepada dia, atau dia selalu membabikan agensi kerajaan, organisasi politik atau jiran tetangga lah. So tetapi kita kena selalu ingat, halusinasi dengan ilusi boleh juga berlaku lah. Macam apa yang Dr. Fatih cakap dalam gangguan bipolar, di mana pesakit tu melalui phase bipolar tu yang manic teruk. So dia percaya banyak orang cintakan dia lah. So next tu pemikiran dengan tingkah laku yang tidak rasional lah. Macam saya cakap tadi, dia memang disebabkan oleh gangguan dalam proses pemikiran. So orang tu akan bercakap dengan you terputus-putus, tak faham apa dia nak sampaikan kepada you masa you berbual dengan dia. Okay? So dia macam mungkin juga dia bersifat macam budak kecil dan bagi reaksi yang macam tak senonoh lah. Okay? So dia tak dapat menjalankan aktiviti rutin, atau dia yang ini pelik sikit, dia memang tingkah laku pelik lah, di mana dia mungkin buat satu lagak posture atau agitasi gerak yang tanpa sebab lah. Okay? Atau kita cakap ada motor katatonia. Maksudnya dia pesakit skizofrenia kita ada sekelintir akan mengeraskan badan, macam patut liling, atau dia tak mau cakap, atau dia selalu cakap mengulangi apa kata-kata yang didengar, atau dia meniru apa perbuatan orang lain lah. So dari sejarah negatif lah. Okay? Dari fungsi negatif yang macam saya cakap tadi, orang tu dia kurang bercakap atau sangat perlahan. Dia punya ekspresi emosi tu tak ada. Kita cakap wajah kosong. Masa dia cakap benda happy pun dia tak ada perasaan, atau benda sedih pun tak ada perasaan. Dia dah hilang semangat, hilang minat, motivasi, dan dia menggabaikan diri. Contohnya selalu pesakit, dia punya penjaga datang cakap dia tak mau mandi lah. So itu ialah satu jejaran negatif dalam skizofrenia. So dari kita cakap manifestasi daripada jejaran negatif, dia memang akan menjejaskan fungsi lah
pesakit skizofrenia kita lah. Kalau dia start masa remaja, mungkin dia dah tak boleh tamatkan sekolah, dia tak dapat mengekalkan pekerjaan dan mengalami masalah untuk menjalankan hubungan lah. Susah nak ada kawan, susah nak kita cakap sembang dengan keluarga, semua tu. So dalam skizofrenia ni sebenarnya dia ada 3 fasa lah. Okay. Kita cakap first tu fasa prodroma. Yang hari ini saya nak emphasizekan fasa prodroma inilah. Sebab kalau kita dapat, pesakit tu dapat datang awal kepada kita dalam fasa prodroma, sebenarnya kita boleh, kalau dapat rawatan yang awal, kita sebenarnya boleh kita cakap preserve fungsi dia. Maksudnya kita boleh rawat awal, dia boleh teruskan persekolahan untuk dapat kerja, sebab gejala tu dapat dikawal awal, dia masih boleh masuk balik kepada kita cakap kita punya sosial lah. Tapi kadang-kadang dalam patient susah sikit, sebenarnya selalunya datang dalam fasa aktif lah. Fasa aktif kiranya kita cakap dia punya gejala positif dah terlampau ke taraf. Dan untuk pesakit ini, dia punya gangguan litar otak dah berterusan bertahun-tahun dah lah. So dia punya fungsi untuk buat kerja atau tamat sekolah berbanding dengan orang yang dirawat pada fasa prodroma ni, dia punya outcome, kita cakap outcome tu tak begitu bagus lah. Okay. Kenapa kita nak emphasizekan dalam fasa prodroma ini? Okay. Fasa ini ialah fasa sebelum penyakit sebenar bermula, ialah fasa aktif saya lah. Okay. Dia boleh mengambil banyak tahun tau sebelum fasa aktif start lah. Maksudnya gejala psikotik yang positif, ada delusi halusinasi tu lah. Dan dia susah didetek sebab dia selalu dikelimukan dengan perubahan remaja sepanjang tempoh inilah. Okay. So gejala am yang selalu dalam fasa prodroma ni ialah gejala negatif. So pesakit tu akan suka berfikir, tak boleh menumpukan perhatian, kurang makan, tidur terganggu, berasa cemas, gelisah tanpa sebab. Okay? Atau tiada tenaga, tak bersemangat nak buat apa-apa, kurang motivasi lah. So perubahan sebenarnya fasa prodroma ni sangat tidak spesifik lah, dan boleh salah anggap sebagai menghadapi masalah kemurungan dan kegelisahan. Saya jujur cakap fasa prodroma ni di Asian agak susah lah, sebab saya jujur cakap banyak sebenarnya remaja-remaja kita masa start umur 14, 16, masa tu lah kita hubungan ayah, ibu dengan ayah dengan anak tu ada start masalah. Okay? Sebab mereka dah start dewasa, ada pemikiran sendiri. So ibu bapa dah susah macam berkomunikasi dengan mereka. So kadang-kadang kita sebagai ibu bapa agak anggap je, ni mungkin dia tengah nak grow up kan, masa nak masuk macam sekolah, ada girlfriend dah ke, atau dia ada kawan baru, ada masalah sekolah yang banyak. Okay? Tapi sebenarnya kadang-kadang gejala negatif ni sebenarnya yang menyebabkan dia ada perubahan dalam dia punya tingkah laku lah. Ada banyak pesakit kita sebenarnya masa dia datang dengan keadaan yang teruk tu, kita dapat balik cerita dari ahli keluarga tau. Sebenarnya masa umur 15, 16 sebelum masuk college tu dia dah ada masalah macam ni. Semua ini tak bermotivasi, tidak mau macam berkomunikasi dah dengan ibu bapa macam dulu, nak berkurung je dalam bilik, berada dalam dunia internet dia. Itu sangat bahaya. Sebab kadang-kadang sebenarnya, sebab macam saya cakap, dia penyakit skizofrenia ni dia sangat umum dalam masyarakat kita, walaupun kita tak detect, okay? Tapi dia sebenarnya dah start masa remaja lah, di mana pesakit kita dah start ada semua simptom ni, dan kita anggap benda tu normal sebab remaja kan, dah ada fikiran sendiri, tak mau berkomunikasi. Tapi yang ni agak sangat penting lah, sebab masa ni lah fasa prodroma. So kalau kita dapat detect awal, rawatan awal yang dibagi, kita sebenarnya boleh tolong pesakit skizofrenia ni untuk balik kepada society, teruskan pembelajaran, habiskan kolej dengan kita cakap boleh kerja macam biasa lah. Okay? So tapi dalam tu lah, biasanya kita banyak yang dapat fasa aktif lah. Fasa aktif ni ialah fasa ni yang ada gejala-gejala positif.
Sebab pesakit tu dah start ganggu kan. Masa fasa prodroma ni mana ganggu. Dia duduk dalam bilik je, tak ganggu jiran tau. Taklah ganggu macam pergi meraya-raya kat tempat lain, jerit-jerit, panjat dinding, taklah, semua tak ada. So ni lah, fasa aktif ni lah semua ni terjadi. Sebab dia punya gangguan lita, kita cakap gangguan bahan kimia dan otak tu panggil dopamin tu dah terlampau tinggi. Dia dah start ada gejala-gejala positif. Orang tu ada macam halusinasi yang saya cakap tadi, delusi. Benda tu dah jadi sesuatu yang agak serius lah kat sini. Sebab halusinasi tu dia boleh bersifat mengarah. Boleh suruh dia buat benda yang bukan-bukan, cederakan diri, cederakan orang sekeliling dia. So masa ni lah pesakit tu akan dibawa kepada hospital untuk rawatan. Okay? Hopefully dalam fasa awal, mungkin dalam 1-2 bulan, 3 bulan, mungkin gejala positif ni boleh kita cakap dihilangkan dengan cepat lah. Okay? Tapi itulah kena rawatan yang kita cakap sepatutnya lah. Kalau tak, dia akan berterusan dan gangguan kepada lita otak tu akan menyebabkan otak tu kecut lah. Dan benda kita cakap damage, maksudnya dia punya kecederaan kepada otak tu kalau berterusan, kita cakap dia akan buat pesakit skizofrenia susah lah nak balik kepada society. Okay? So next, fasa ketiga tu ialah fasa residu. Okay? Walaupun pesakit tu dah masuk fasa aktif dan datang rawatan, walaupun dah dirawat, masih akan ada fasa residu. Macam Dr. Fatin tu ada mention tadi, pesakit yang skizofrenia ni memang susah, memang akan ada depression, ada anxiety juga, kegelisahan, ada depress. Okay? So dalam fasa residu ni, saya juga cakap kalau dah aktif, fasa aktif ni terlampau lama, atau dia punya fasa prodroma tu kita bagi dia bertahun, 10 tahun tak dirawat, dia walaupun dah bagi ubat, dia masih akan mengalami delusi dengan halusinasi. Tapi benda tu boleh dikawal oleh dia. Maksudnya pesakit skizofrenia akan faham ini ialah penyakit dia. Dia walaupun ada delusi dengan halusinasi tu, tapi dia tak akan react. Dia tak akan, kita cakap, berganas. Sebab dia tahu benda tu ialah dia punya penyakit. Okay? Tapi gejala negatif residu ni masih akan mirip macam fasa prodroma yang saya cakap tadi lah. Okay, so masa dalam fasa residu ni, pesakit pun akan mengalami benda macam ni juga. So rawatan dari penyakit skizofrenia ni kita ada banyak jenis lah. Psikoterapi tu dia hanya salah satu saja, tapi dia bukan utama lah. Yang kedua tu psychoeducation, maksudnya kita cuba meningkatkan pengetahuan tentang pesakit lah. Biasanya kalau kita doktor kat klinik, kita dah diagnose pesakit dengan skizofrenia, biasanya kita akan jumpa ahli keluarga untuk bagi tahu apa tu skizofrenia. Okay? So rehabilitasi, maksudnya kita akan cuba tengok apa yang mereka mampu buat. Dan contohnya ada penyakit skizofrenia yang mengabaikan diri kan, macamnya contohnya tak mandi semua tu, kita boleh ada, kita cakap cara kerja untuk tolong jugalah dalam ajar dia balik macam mana nak mandi. So yang utamanya kita cakap ada ubat-ubat lah. Memang sebab dia memang gangguan lita otak dan memang bahan kimia dan otak tu terganggu. So memang dia perlukan ubat-ubatan. Yang terakhirnya terapi elektrokonvulsi. Okay? Yang ni memang kita cakap kalau pesakit tu dah terlampau agresif dengan delusi dia kuat sangat. Contohnya kita ada pesakit yang skizofrenia mempunyai delusi yang dia dah mati. So dia tak mau makan makanan, dia tak mau minum. So pesakit macam ni kita akan buat terapi elektrokonvulsi lah untuk mempercepatkan kesan ubat-ubat ni kepada bahan kimia otak dia. Okay? So next tu kita akan cakap macam mana ubat kita akan tolong penyakit mental. Saya rasa tadi Dr. Azim pun dah ada mention sikit lah. So dah ubat kita dia membuang atau mengurangkan simptom lah penyakit tu, dan kita cuba stabil balik neurotransmitter, ialah bahan kimia lah, okay, dalam otak dia. Okay? So contohnya dalam skizofrenia, okay?
spesifik lah, topik saya hanya akan cakap skizofrenia ni. Dalam skizofrenia ni, penyakit ni, kita cakap memang penyakit masalah otak. Yang kita cakap dia punya gangguan litar terganggu. So satu masalah dia ialah neurotransmitter, satu bahan kimia nama tu dopamin dalam otak tu. Okay? Dia membuat sebenarnya dopamin diperlukan oleh setiap manusia lah. Sebab dopamin ni dia berfungsi untuk buat orang tu bersemangat, aktif, boleh berfikir. Tetapi untuk penyakit skizofrenia ni, dia ada bahan kimia ni macam orang biasa, tapi dia berlebihan. Okay? So kalau dia berlebihan, otak tu akan menerima lah terlalu banyak maklumat. Dan akhirnya membawa kepada kecelaluan yang saya cakap tadi. Ada jejaran positif, jejaran negatif lah. Dia macam penyakit kencing manis lah, di mana dia punya salah satu organ dalam badan tu tidak berfungsi dengan betul. So dia punya gula pun tak dapat dikawal dengan elok. Dia kena makan ubat. Sama macam penyakit skizofrenia kita ni. Okay? Sebenarnya dia memang ada boleh di-explainkan, dopamin dia terlampau tinggi lah. Okay? Sebab tu dia memang perlukan ubat untuk kurangkan benda dopamin ni dalam otak lah. So ubat antipsikotik yang selalu kita bagi kat sini terbahagi pada dua lah. Saya juga cakap tak ada ubat yang kita cakap macam lebih bagus daripada salah satu pun tak ada yang macam lebih bagus lah. Kita cakap sebenarnya dia bergantung kepada pesakit, bergantung kepada apa penyakit yang dia ada, kencing manis ke, stroke ke. Dan kita akan tentukan ubat mana yang lebih sesuai. Dan kadang-kadang masa kita startkan sesuatu ubat, mungkin dia tak berguna untuk pesakit A. Macam contohnya saya bagi Risperidone pada pesakit A masa fasa prodroma. Dan pesakit A ni dia boleh fungsi, boleh kerja macam orang biasa sepanjang umur. Tapi untuk pesakit B, mungkin Risperidone tak jalan. Okey, maksudnya dia tak ngam dengan dopamin dalam otak dia tu. So mungkin kita terpaksa bagi olanzapine, tak jalan bagi quetiapine, amisapride atau clozapine lah. So selain ubat makan, kita pun ada ubat kita cakap injection lah. Saya rasa banyak pesakit kat nursing home lah, banyak ubat injection. Kan tiap-tiap 2 minggu datang, tiap-tiap 1 bulan kena datang bawa injection. Kenapa kita ada ubat injection? Sebab macam saya cakap, penyakit kita cakap skizofrenia ni kan, kita cakap dia memang penyakit mental yang serius lah. So kadang-kadang ada pesakit dia dah miss, kita cakap dah fasa prodroma dah terlampau banyak tahun, terus masuk fasa aktif dah teruk. Okay, saya ada pesakit yang berterusan sepanjang 10 tahun tak dirawat. So kita cakap benda tu dah rosakkan bahan kimia otak dia lah. So dia dah ada delusi yang sangat kuat. Dia tak akan percaya orang lain. You nak dia makan ubat kadang-kadang pun payah tau. So kita ada ubat injection ni lah. Bawa dia untuk injection tiap-tiap bulan ada 2 minggu. Okay? Selain supaya dia ada ubat macam ni, injection dalam badan dia, kita cakap dia ada, kita cakap at least lah ada bahan, kita cakap ubat untuk membalancekan bahan kimia dalam otak dia semula lah. Tapi semua ubat-ubat macam ubat kencing manis, ubat darah tinggi, ubat stroke lah, saya juga cakap semua ada side effect kan. So sebab tu saya masa start ubat-ubat ni, saya dah cakap tak ada ubat yang lebih bagus atau lebih teruk. Bersesuai ke tak, itu yang lebih penting. Saya juga cakap. Okay? So banyak ubat kita, ada ubat kesan anticholinergic. Nak jujur cakap dia ada mulut kering, pandangan kabur, atau kita cakap denyupan jantung bertambahan lah. EPS, extrapyramidal symptom, maksudnya pesakit tu akan badan keras, ada bergetak semua tu. Ada antipsikotik, ubat kita akan meningkatkan selera makan. Ada orang akan mengantuk atau masalah kita rehat lah dalam perempuan. So sebab tu kalau ada simptom macam ni, kita cuba adjust lah kepada ubat lain. Tapi semua tu bergantung kepada tahap serius side effect tu lah. Sebab kita tak ada, kita cakap ubat yang tak ada side effect. Tapi yang mana kita cuba balance kan. Tak mau dia jadi teruk balik dari segi skizofrenia, tapi tak mau side effect tu mengganggu hidup dia sangat lah. Okay. So ini semua
nak cakap tadi ada kesan EPS kan. So kalau EPS ni itu macam western sikit lah, okay. So kita cakap, kalau nak senang kita cakap ialah ada kekejangan otot muka, ketegangan otot di leher, lidah, atau macam tadi cakap lah ada pergerakan berbola mata ke atas secara tidak tekau, okay. So macam ada dystonia, Parkinsonism yang macam ada gigil atau akatesia, kegelisahan dan berjalan ulang-alik tu, kita ada ubat lah untuk antidot untuk semua benda ni. So biasanya kita cakap penjaga atau pesakit datang, dia akan mengadu lah ada side effect apa. So biasanya kita ada 2-3 ubat lah yang boleh tolong dengan segi kurangkan side effect semua inilah. Yang satu tu tadi dyskinesia, di mana dia punya pergalakan lidah dengan mulut tu tak dikawal lah. Dan selalunya kita cakap kalau ubat konvensional lah dalam masa jangka yang panjang, tapi akan berkurangan lah kalau dos dia disesuaikan, ada ubat ditukar. So apa yang ubat yang untuk kesan sampingan tadi lah, kita ada Aten atau Camadril lah. So dia berkesan untuk kesan Parkinsonism, tapi dia kurang berkesan lah kalau nak rawat akatesia dengan dyskinesia. Biasanya untuk akatesia, dyskinesia kita akan bagi ubat penenang lah untuk dia. So yang side effect yang teruk ni, nama dia neuroleptic maintenance syndrome lah. Dia cakap dia kekejangan otot yang kuat, demam tinggi dan kesedaran mula merona lah. So kalau ada simptom macam ni, kena bawa ke hospital untuk rawatan cepat lah. So ubat untuk skizofrenia kena makan ikut arahan doktor. Sebab kalau tak pesakit atau penjaga adjust ubat sendiri, saya jujur cakap doktor tak akan tahu dos tu cukup ke tak, atau dos tu ada side effect macam mana. Okay, so ubat ni kena ingatlah, kena makan untuk masa yang panjang. Macam saya cakap tadi, dia memang penyakit mental yang serius berbanding dengan depression ke atau gangguan kegelisahan. Dia akan sepanjang umur. Okay, so dia kena makan ubat sepanjang umur lah. Kalau ada kesan sampingan, kena bincang dengan doktor. Atau mengandung atau ingat ingin menyusukan bayi pun kena bagi tahu doktor. Sebab kita kena tukarkan ubat yang lebih sesuai lah. So maklumat untuk rawatan skizofrenia ni, kita akan cuba menyembuhkan pesakit, first point. Terutamanya pesakit yang remaja lah. Okay, kita ada banyak pesakit yang baru masuk college didiagnos skizofrenia. Okay, so kita cuba menyembuhkan mereka supaya mereka boleh masuk society macam biasa, boleh buat kerja macam biasa lah. So kita cuba bincang dengan ahli keluarga, siapa nak jaga dia. Okay, so rawatan kalau boleh kita akan bagi di rumah pesakit supaya dia boleh menguruskan diri lah. Okay, so dia kena berterusan dan tidak haknya lah. So kita kena gunakan ubat yang sesuai untuk mengelakkan kecederaan lah. Okay, kena ada hubungan baik dengan pesakit dan membantulah penjaga dengan pesakit meneruskan rawatan susulan dia. Sebab penyakit skizofrenia ini dia memang perlukan rawatan berterusan dan tidak boleh putus. Okay, okay, saya nak sampaikan satu lah. Saya jujur ada orang cakap penyakit skizofrenia ni dia sangat agresif lah. Okay, sebab dia ada, kita cakap tingkah laku yang dia orang tak faham. Okay, kadang-kadang sebab kita tak faham kan apa yang mereka fikir. Kadang-kadang mereka pun tak faham apa yang mereka fikir. So mereka mempunyai ilusi yang kalau yang kuat, macam dia rasa macam, contohnya pesakit A, dia percaya ibu dia akan macam letak bahan, kita cakap meracuni dia. Dia memang percaya benda tu berlaku tau. Dia memang ibu of course tak akan kita cakap nak racunkan anak kan, tapi dia percaya mak dia nak bunuh dia. So mungkin dia akan ada halusinasi suara yang akan suruh mak dia, suara tu mungkin akan suruh dia bunuh mak. Okay, so kalau benda tu terjadi, saya jujur cakap first tu of course mak akan takut kan, sebab dia akan start nak pukul orang, marah orang, bertingkap macam jerit-jerit lah kat rumah.
So yang first tu memang ahli keluarga kena bawa dia ke kecemasan, kena telefon polis untuk bawakan untuk dapatkan rawatan yang cepat mungkin. Jangan simpan dia lama-lama kat rumah lah, sebab kita tak tahu bila dia betul akan dengar halusinasi tu dan ikut halusinasi tu buat. Kita jujur cakap memang ada banyak kes. Dia memang kita cakap sebab penyakit skizofrenia ni dia memang penyakit serius lah. Okay? Sebab orang tu dia punya fungsi untuk jaga diri, untuk fikir semua tu up down. Maksudnya tak macam orang biasa. So kita cakap memang dia perlukan ubat yang berterusan. Okay? Saya percaya ada banyak dalam patient kita rasa kalau dah sembuh tak payah makan ubat lah. Tapi ubat tu sebenarnya dia berkesan dalam badan kita, mungkin boleh bertahan berbulan-bulan. So selepas tu dia akan kembali kepada tahap dulu yang dia agresif balik. Okay? So kalau dia jadi agresif balik, itu yang bahaya lah. Saya jujur cakap, setiap kali kita cakap guna perkataan relapse lah, maksudnya jadi terus balik, dia akan memerlukan ubat yang lagi banyak dos dan banyak. So kita cuba elakkan benda tu berlaku lah. Okay? Contohnya mungkin ada pesakit yang didiagnose ada penyakit skizofrenia masa umur 20 tahun lah. Dia start dengan prodroma kot lah. Tak mau pergi sekolah, berkurung kat rumah. Kenapa dia berkurung kat rumah? Sebab dia ada dilusi. Orang luar nak buat jahat kat dia. Sebab tu dia berkurung kat rumah. Biasanya dalam start tu dia tak akan share, dia tak akan nak cakap kenapa dia berkurung kat rumah. So orang akan ingat benda tu depression lah. Okay? Dia tak mau keluar rumah je. Okay, mungkin dia sedih, stres kat sekolah. Tapi sebenarnya dia mempunyai satu dilusi yang ada mungkin cikgu kat sekolah tu nak buat jahat kat dia. Jadi dia sangat berpegang teguh kepada dilusi tu. Sebab tu yang menyebabkan dia tak mau pergi sekolah. Okay? So kita cakap masa bawa ke rawatan, kita memang akan rawat dari segi nak tengok dia depression ke atau psikotik. Okay? Kita akan cuba explorekan cerita dia. Biasanya lama-lama dia akan bagi tahu lah, sebenarnya saya rasa ada orang nak buat jahat kat kita. Okay? Itu dah benda alarmkan kita. Okay? Sebab pesakit pada mula-mulanya yang budak perempuan tu, dia tak akan macam terus cakap ada cikgu lah nak buat jahat kat saya. Sebab dia tak percaya kepada semua orang. Dia mungkin akan bagi tahu you, ada orang mungkin macam nak buat jahat kat saya. So biasanya selepas kita start rawatan untuk dari segi ubat-ubat antipsikotik ni, dia akan kita cakap, dia akan start mula cerita. Hari itu sebenarnya saya rasa ada cikgu buat jahat. So lama-lama dengan ubat psikotik tu kita akan buat dia faham. Okay, dia dilusi tu boleh kita cakap, dia akan tahu dia ada masalah penyakit skizofrenia. Dilusi tu kita dapat goyangkan dilusi dia lah. So dia percaya dia ada penyakit ini, so benda tu sebenarnya tak berlaku. So dia akan mendorong dia balik belajar, teruskan habiskan pembelajaran. Okay? So kalau kita biarkan macam budak perempuan tu 20 tahun tu tanpa ubat kan, tak mau bagi dia ubat, nanti kalau dilusi tu semakin teruk, halusinasi tu semakin kuat, dia mungkin tak dapat habiskan college dia lah. Dan dia baru 20 tahun kesian lah kan. Okay, so kadang-kadang sebagai ibu bapa kita jangan, kita cakap reluctant, maksudnya kita jangan terlampau tak boleh terima penyakit skizofrenia ni. Sebab kalau dapat di tab awal, di rawat awal, saya jadi cakap pesakit tu masih boleh berfungsi, berkahwin semua tu. Jadi kadang-kadang dalam masyarakat kita susah ialah kita selalu miss lah pasal prodroma ni. Sebab dia selalu berlaku masa remaja lah. Okay? So itu sajalah. Okay? Saya bagi balik ke fungsi saya lah, Dr. Mira. So
So macam mana tadi topik skizofrenia tadi? Faham ke? Alright, so actually dah berakhir kita punya session untuk yang modul ketiga-tiga modul untuk hari ni lah. So kita buka ruang untuk sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa pertanyaan, kita boleh utarakan lah, yang kita boleh tolong jawabkan sebaik mungkin kalau ada pertanyaan mengenai ketiga-tiga topik hari ini. Satu, topik memahami penyakit mental. Yang keduanya topik gangguan mood dan kegelisahan. Yang ketiga yang tadi Dr. Lee baru bentangkan, iaitu skizofrenia. So ada siapa-siapa ada soalan? Tak ada daripada pusat jagaan? Terima kasih. Pusat jagaan, terima kasih. Ada soalan? Tak ada. Nanti? Tak ada juga. Ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita boleh tutup majlis lah. Semua tak sabar nak balik kan? Okey. So apa yang saya harapkan, semoga kita dapat at least memberi sedikit lah informasi atau maklumat kepada penjaga-penjaga yang menjaga pesakit mental. So sesi pertama hari ini lebih kepada memberi tahulah apa itu penyakit mental, apa itu skizofrenia dan apa itu masalah gangguan mood dan kegelisahan lah, macam pesakit bipolar dan juga pesakit kemurungan kan. So seterusnya sesi yang kedua akan dijalankan pada bulan hadapan 22 hari bulan 9. So kita akan ada 3 modul. So tiga modul yang sangat penting sebab dia lebih menekankan bagaimana satu untuk seorang perjalanan seorang penjaga yang akan diberikan oleh kita punya puan kaunselor lah, Puan Fatih. Itu modul pertama lah, perjalanan penjaga. Yang kedua, bagaimana untuk tangani krisis dalam menjaga pesakit mental. So ini akan diberikan oleh kita punya staf jururawat. Kita akan beri tajuk ini lah. Yang ketiga, tajuk ini akan dibentangkan oleh kita punya pegawai unit terapi kerja, pemulihan cara kerja lah, untuk membentangkan tajuk pemulihan pesakit mental. So tiga-tiga tajuk ini sangat penting. Selepas kita mengetahui apa itu penyakit mental, apa itu kemurungan dan skizofrenia, so sesi kedua dia lebih kepada macam mana kita nak tangani pesakit mental, macam mana kita nak bagi motivasi kepada mereka, dan macam mana kita nak memulihkan pesakit mental ni supaya mereka boleh keluar bekerja, boleh keluar untuk untuk sara hidup sendiri. Maksudnya untuk kita kembalikan mereka kepada function mereka yang biasa. Sebelum ini diorang tak boleh function kan, tak boleh kerja, susah cari kerja. So nanti akan dibentangkan secara khusus untuk sesi yang kedua lah. So sesi kedua sama juga pukul 8 pagi. So habis dalam macam ni jugalah, insyaAllah dalam tengah hari lah. So tempat yang sama, tarikh 22 hari bulan 9. Okey. So sesi yang ketiga nanti kita akan bagi tahu, tapi tarikh tetapnya pada 2 hari bulan 10 lah, tempat yang sama, waktu yang sama. Nanti masa sesi kedua kita akan bagi tahulah modul apa untuk diberikan pada sesi yang ketiga. So sikit akan diberikan masa kita habis sesi ketiga-tiga ni sekali. So saya sangat galakkan hari ni Syabas dapat datang. Saya galakkan yang dapat datang hari ni untuk teruskan datang pada sesi kedua dan ketiga nanti. Okey? Tak sabar nak balik? Sabar dulu, nanti kita ada cendera hati dan juga makanan tengah hari lah. Kita dah packing untuk bawa balik.